Okey, baiklah. Untuk kali ini kita masih lagi berada di unit 2, iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Dan kita akan masuk subtopik mari membina kipas solar. Baiklah, sebelum tu kita lihat dulu pengenalan dia. Sebelum melakarkan reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu, kita perlu mengenal pasti teknologi yang akan digunakan sama ada melalui tenaga solar, hidro, angin atau sebagainya. Bagaimanakah kita boleh menggerakkan bilah kipas dengan menggunakan tenaga boleh baharu? Kita boleh menggunakan panel solar untuk menukarkan tenaga daripada cahaya matahari kepada tenaga elektrik yang disambungkan pada motor. Rajah blok menggerakkan bilah kipas dengan menggunakan tenaga boleh baharu melalui panel solar ditunjukkan seperti yang berikut. Okey, daripada cahaya matahari terus kepada panel solar. Okey, panel solar tadi menerima cahaya matahari dan menghasilkan tenaga elektrik dan disambungkan kepada suis. Dan suis pula sekiranya dimatikan, tenaga elektrik tadi akan dikumpulkan di dalam panel solar. Sekiranya suis dihidupkan, maka tenaga elektrik akan terus mengalir melalui motor. Kemudian, bilah kipas akan berpusing. Baiklah. Tahukah kamu, keluasan permukaan panel solar mempengaruhi jumlah tenaga elektrik yang dikeluarkan. Maksudnya, semakin besar saiz panel solar, maka jumlah tenaga elektrik yang dihasilkan juga semakin bertambah banyak. Okey, sekarang kita akan masuk melakar reka bentuk. Okey, setelah kita mengenal pasti produk yang akan dibuat, beberapa lakaran idea perlu dihasilkan. Kita boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 2 lakaran idea jika projek ini dihasilkan secara individu. Jika berkumpulan, setiap ahli perlu menyumbangkan 1 lakaran idea. Cuba kita lihat lakaran yang pertama. Dia menggunakan plate panel solar diletakkan di atas board infra yang dibina berbentuk kuboid. Sebanyak 4 bilah kipas digunakan. Okay, dan menggunakan sebiji motor. Kemudian board tadi diletakkan di atas board lekap yang berbentuk kuboid yang nipis. Kemudian diletakkan suis di hadapan. Okay, ini adalah lakaran yang pertama. Okay. Untuk idea yang kedua, kalau kita perhatikan lakaran yang kedua ni, rekaan pada bahagian atas lebih nipis berbanding yang tadi berbentuk kuboid. Yang ni berbentuk prisma dan keadaan dia lebih nipis berbanding yang tadi. Dan dia ke atas berbentuk seperti slide pada bahagian yang diletakkan panel solar. Okay, dan bilah kipas sama seperti lakaran pertama. Dia menggunakan 4 bilah dan 1 motor. Dan suis diletakkan di atas board lekap. Okay, ini adalah lakaran idea yang kedua. Manakala lakaran idea yang ketiga, tapak untuk diletakkan kipas juga berbentuk prisma segitiga. Tadi prisma segitiga sudut tegak, sekarang ni prisma segitiga sama kaki. Kalau kita lihat kat sini, bilah kipas yang digunakan hanya 2 bilah dan 1 motor. Dan seperti lakaran-lakaran sebelum ni, suis diletakkan di atas board lekap yang berbentuk kuboid. Itu adalah 3 lakaran utama. Okay, sekarang kita lihat lakaran terbaik. Kita hendaklah memilih 1 lakaran atau menggabungkan beberapa ciri yang terdapat dalam lakaran idea. Gabungan ciri yang terdapat pada lakaran 1, 2 dan 3 boleh dijadikan sebagai lakaran terbaik. Kalau kita lihat kat sini, bentuk dia menggunakan idea daripada lakaran pertama. Dia menggunakan bentuk kuboid dekat atas tu, tempat dia nak letak bilah kipas dan motor tu. Mengambil idea yang pertama, iaitu berbentuk kuboid, tetapi dia potong bahagian atas supaya keadaan dia seperti slide ataupun sengit untuk diletakkan panel solar. Yang tu daripada idea 2 dan idea 3. Kemudian bilah kipas yang digunakan untuk lakaran terbaik ni, dia mengambil kira idea yang ketiga, iaitu 2 bilah kipas sahaja dan 1 motor. Dan pada bahagian bawah sama seperti idea yang pertama dan juga idea yang ketiga. Okay, jadi ini adalah lakaran terbaik. Setelah lakaran terbaik dibuat, okay, kita perlulah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Sebelum menjadikan lakaran terbaik sebagai panduan menghasilkan projek, lakaran tersebut perlu dinilai terlebih dahulu.
Jadual menunjukkan contoh penilaian terhadap lakaran terbaik yang dihasilkan. Kalau kita lihat kat sini, setelah lakaran terbaik dipilih, sebelum ia dijadikan sebagai panduan, kita perlulah menilai lakaran tersebut dan membuat penambahbaikan sekiranya ada. Kalau kita lihat pada penilaian ini, dia fokuskan kepada 4 elemen, iaitu yang pertama dari segi rupa, huraiannya, reka bentuk dan kedudukan bilah kipas, suis dan panel solar tidak sesuai. Jadi dia ubah kedudukan suis ke bahagian tepi projek. Okay, jadi yang ni dia ubah sikit dari segi rupa, kedudukan bilah kipas, suis dan juga panel solar dia ubah. Okay. Yang kedua, ruang. Ruang tapak, panel solar dan ruang motor. Kalau kita lihat pada penilaian ini, keadaan dia sudah sesuai. Jadi yang ni boleh teruskan daripada idea terbaik tadi. Seterusnya dari segi saiz, dari segi saiz bilah kipas dan saiz panel solar tidak sesuai. Besarkan saiz bot impra dan saiz bilah kipas agar hasil projek lebih berkesan. Jadi maknanya kat sini saiz bilah kipas tadi daripada 2 mungkin kita tambah jadi 4 ataupun bot impra tadi diubah kepada saiz yang lebih sesuai, lebih besar. Dan seterusnya dari segi nilai warna dan gabungan bentuk sudah sesuai. Jadi apa yang perlu diubah kat sini adalah dari segi rupa dan juga saiz sebelum kita jadikannya sebagai panduan untuk menghasilkan projek. Okey, sekarang kita akan lihat reka bentuk pilihan. Okey, kalau kita lihat kat sini, ini adalah hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Okey, kalau kita lihat kat sini dari segi rupa, iaitu bilah kipas dia tambah daripada 2 menjadi 4 dan juga kedudukan suis dia letakkan pada bahagian tepi dan juga bot impra. Bot impra tadi dia telah tambah baik menjadi lebih sesuai ataupun saiznya lebih besar untuk diletakkan motor dan juga bilah kipas dan juga panel solar pada bahagian atas. Ini adalah hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Lakaran untuk dijadikan panduan untuk menghasilkan projek. Okey, sekarang sebelum projek dibina, sebelum projek kipas tersebut dibina, kita perlu menyediakan alatan dan juga bahan. Okey. Alatan dan bahan yang digunakan adalah berbeza mengikut jenis projek. Bagi menghasilkan kipas solar, alatan dan bahan yang digunakan adalah seperti berikut. Alatan yang pertama adalah gunting serbaguna. Gunting ini digunakan untuk memotong bot lekat. Okey, seterusnya alatan yang kedua, pisau boleh laras. Digunakan untuk memotong bot impra. Seterusnya alatan yang ketiga, pensel. Pensel digunakan untuk menanda. Okey, seterusnya alatan yang keempat, alas pemotong. Untuk melapik bahan untuk dipotong dengan menggunakan pisau. Seterusnya, alatan yang kelima, pelucut wayar untuk melucutkan penebat daripada wayar. Alatan yang keenam, pembaris keluli. Pembaris keluli digunakan untuk mengukur dan memindahkan tanda jarak pada bahan projek. Dan alatan yang terakhir, pemutar skru Philip. Digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan skru Philip pada bongkah penyambung. Okay, sekarang kita lihat bahan-bahan yang digunakan. Ada 10 bahan semuanya. Bahan yang pertama adalah bot lekap. Digunakan untuk membuat bahagian tapak projek. Okay. Seterusnya, bahan yang kedua adalah bot impra. Bot impra digunakan untuk membuat bahagian badan projek. Kemudian, bahan yang ketiga, panel solar. Panel solar digunakan untuk menyerap cahaya matahari bagi menghasilkan tenaga elektrik atau haba. Seterusnya, bahan yang keempat adalah wayar. Digunakan untuk menghubungkan komponen elektrik dan mengalirkan arus elektrik. Seterusnya, bahan yang kelima, batang aiskrim. Batang aiskrim digunakan untuk mengukuhkan bahagian tapak. Bahan yang keenam adalah suis. Suis digunakan untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Bahan yang ketujuh, glue sentuh.
digunakan untuk mencantumkan kepingan bahan yang dipotong. Bahan yang ke-8, bilah kipas. Bilah kipas digunakan untuk menggerakkan udara apabila disambungkan dengan motor. Untuk projek kita, kita akan guna bilah kipas yang ada 4 bilah. Okey, baiklah. Bahan yang ke-9, motor. Motor digunakan untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Dan bahan yang terakhir adalah bongkah penyambung. Bongkah penyambung digunakan untuk menyambungkan dua wayar atau kaki komponen. Okey, baiklah adik-adik. Sekarang kita akan lihat pula pada bahagian mengira dan membuat anggaran kos. Okey, setiap projek, untuk menghasilkan projek, semestinya kita memerlukan kos. Jadi, sekarang kita perlu anggarkan kos yang diperlukan untuk menghasilkan projek. Contoh pengiraan anggaran kos bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan kipas solar adalah seperti yang berikut. Anggaran kos, kalau kita lihat pada sini, motor spesifikasi dia 3 voltan hingga 6 volt. Harga dia adalah RM2 satu unit. Jumlah yang diperlukan adalah 1 unit, harganya adalah RM2. Bilah kipas lembut, diameter 80 mm, harga seunit adalah RM1.20. Kita memerlukan 1 unit, maka harganya RM1.20. Seterusnya, panel solar. Harga seunit adalah RM5.80. Kita perlukan 1 unit panel solar, maka harganya RM5.80. Swiss. Swiss harganya 70 sen per unit, maka kita perlukan 1 Swiss sahaja. Maka jumlah harga adalah 70 sen. Okey, wayar 0.5 mm, harganya 50 sen semeter. Tetapi kita hanya beli 10 sen. Glue sentuh untuk setiap unit harganya RM3.80. Tapi kita beli dengan harga 20 sen sahaja. Bolt lekap 1 mm tebal, RM4.50 sekeping. Tapi kita beli dengan harga RM1.50 sahaja. Untuk yang ni adik-adik kena fikir kenapa harganya berkurang. Okey, sebab nanti pada bahagian tugasan adik-adik perlu jawab mengenai perkara ini. Board Impra 3 mm tebal, harganya RM3.80 sekeping. Tetapi kita perlukan RM1.90 sahaja untuk membelinya. Bongkah penyambung harganya RM1.20 per unit yang ada 12 slot. Tapi kita perlukan 3 slot sahaja. Maka harganya 30 sen sahaja. Batang aiskrim RM1.80 sepaket. Kita perlukan 6 batang sahaja. Maka kita perlukan 20 sen modal sahaja. Jadi jumlah keseluruhan adalah RM13.90. Setelah anggaran kos telah dibuat, kita bolehlah dapatkan bahan-bahan yang diperlukan di kedai berhampiran ataupun dibeli secara online.